Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha pihak pengurusan surau Seri Batu Hampang yang jaga kuasa Tuan Haji Pak Ya serta Tuan Bilal, ayah ibu yang dikasihi, yang dihormati, tuan-tuan, puan-puan, insyaAllah kita masih lagi berada di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan ataupun di dalamnya bulan Rajab dan juga di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Bolehlah kita sekarang ini mengintai-intai, merancang-rancang sesuatu kehadiran bulan Ramadan. Buatlah persiapan Ramadan, dan dengan Ramadan baru nak siap. Dah habis ke tamu dah datang, tak adalah apa-apa tak. Kau nak lansir baru, kau nak kapet baru kan. Sebelum Ramadan ni lah. Nak cat rumah, kau nak apa. Ini kan tengah Ramadan nak cat rumah. Itulah jam nak lansir baru dan sebagainya. Sebagai perancangan lah supaya kehadiran Ramadan, maka itulah masa untuk kita menghabiskan Ramadan ini dengan amalan-amalan. Dan mula-mula eloklah 10 awal Ramadan, pertengahan okey lagi. Dah 10 akhir Ramadan itulah yang sepatutnya kena pecut. Orang kalau lagi better ni, waktu tu lah nak sampai ke garis penamat. Tengok kita letaklah better tu nak buatlah benda-benda lain. Ya, saya lah ingat siapa tadi, saya sama-sama lah insyaAllah. Dan peringatkan juga kaum ibu dan juga anak-anak kita yang wanita, ingatkan kalau ada puasa yang diqadakkan disebabkan keuzuran haid yang datang pada tahun yang lalu, maka qadak segera, jangan sampai ditimbun besok dikira balik kan dah sampai 1,000 nak kena bayar fidyah kan. Ini berlaku kan, bila dikira balik di antaranya keluarga saya sendiri, mak saudara saya kan, dikira zaman nak darah dulu dan sebagainya, tak diqadak, kira-kira fidyah 10,000 kena bayar fidyah. Sebab gandaan tu bila sampai kepada tahun yang baru, maka tak diqadak lagi, maka
maka mulalah dia membayar fidyah. Tahun yang akan datang tak bayar, tak qada lagi, fidyah itu dia berganda, sedar tak sedar, umur dah hampir 10 tahun. Sedar tak sedar dah 50 tahun. Yang dulu-dulu punya tu tak dia qada. Baik, insya-Allah sebagai mukadimah peringatan kita bersama, dan kita masuk kepada bab yang seterusnya, kan, al-bayanul hasad. Bab yang ke-18 berkenaan dengan hasad, dengki ataupun iri hati. Abu Laid As-Samarqandi rahmatullahi alaihi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan berkata. Jadi bab ini adalah bab yang saya sendiri, kita semualah sama-sama, semua orang tak terlepas dari perasaan ataupun penyakit ini. Tak kira dia satu orang imam, makmum, satu orang ulama, dan umara sekalipun, satu orang yang apa sajalah, maka tak terlepas dengan penyakit ini. Dan memang inilah yang dialami, kan, apatah lagi kalau apa sajalah keadaan kita, hatta para hafiz sekalipun, kan, tidak terlepas daripada penyakit hasad ini. Kalau dia melanda ataupun dia menyerang kita dengan penyakit ini, maka habis rosak binasa, tidak ada apa yang tinggal. Jadi kita tengok apa yang dikatakan tentang hasad, dan kita pun sendiri pun dah maklum, kan. Jadi kita apa pun kita tengok apa yang dikatakan dengan hasad dan juga penyakit-penyakit ini, dan kaedah-kaedah dan juga rawatan-rawatan yang Nabi telah letakkan, dia telah anjurkan dan telah diriwayatkan oleh Abu Laid As-Samarqandi melalui sanadnya, merupakan perawi yang thiqah, ya. Nabi SAW bersabda, innal ghilla wal hasada ya'kulanil hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad dan dengki, sebenarnya kalau kita ni sebenarnya hasad tu dengki lah, tapi kalau terjemahan pada ghilla ni dia lebih kepada dendam. Dendam tu kan kita pernah dengar, tak tahu, saya pun tak perasan lah kat sini, kan. La hasada illa fisnatain. Ila fisnatain. Tidak ataupun diharamkan hasad melainkan dua jenis orang. Yang itu dipanggil ghibtah, kan. Yang ini disebut betul-betul hasad ini memang betul-betul penyakit lah. Memang betul-betul dendam kesumat tu pun ada semua. Sebab tu disebut ghillah ni, dendam dan hasad. Hasad tu pada kita dengki lah, kan. Itu keduanya akan memakan, ya'kulanil hasanat, akan memakan habis hasanat, iaitu kebaikan. Hasanat tu kebaikan, sebagaimana api makan kayu, sebagaimana api membakar kayu dimakan api. Habis, tak ada tinggal apa, kan. Kalau ada tinggal pun dah rontung. Bondo kalau barang kita lah, kan. Kalau ada pun apa yang ada, rontung lah. Tinggallah arang, kan, tak ada bondo dah. Ibrahim bin Aliyah bin Abbad bin Ishaq dari Abdurrahman bin Muawiyah berkata, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yanju minhunna ahadun, adh-dhannu wal hasad wat tiyarah." Qila ya Rasulullah, wa ma yunji minhun? Qala
idza hasadta fala tabghi wa idza zananta fala tuhaqqiq wa idza tatayyarta wa idza tatayyarta famdi. Salah satu ada 3 yang disebut, 3 jenis sifat yang tidak dapat selamat daripadanya seorang pun. Ni terjemahan lafzi dia, maknanya setiap orang ada sikit. Memang tak selamat tu maksudnya kan, setiap orang ni memang tak terlepas daripada 3 benda ni. Maknanya nak sebut siapa saja pun, kalau disebut siapa saja pun memanglah tidak terlepas daripada 3 perkara ini. Memang ada lah. Nabi sebut yang pertama sekali zon, sangka-sangka. Sangka-sangka ni maknanya sangka yang tak baik lah. Inna ba'da dhanni kan ismun, setiap ataupun sesungguhnya sebahagian daripada sangka-sangka itu adalah dosa. Jadi sangka yang disebutkan ni, sangka zon kat sini ni maknanya sangka yang tidak baik kepada saudara Muslim. Dia ni aku rasa macam mana dia boleh jadi macam tu, contohnya kita menyangka-nyangka ataupun kadang-kadang adalah sangka-sangka yang kita rasa tak baik. Ini disebut zon. Zon ni maknanya sangkaan yang tidak baik kepada seorang Muslim. Wal hasad, dan hasad. Dengki dia lah. Kan, dekat sini terus sebutkan wal hasad, dengki. Wat tiyarah, dan takut. Terjemahan dia dekat sini kan, takut sial kerana sesuatu kan. Ataupun kita rasa macam apa bahasa gitu kan, macam sui lah kan. Sui tu bahasa Cina lah kan. Sial lah, memang sial lah kan, maknanya sesuatu yang kita tiarah ni dia membawa kecelakaan disebabkan sesuatu. Nanti kita tengok apa yang dikatakan. Lalu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana untuk selamat daripada semua itu? Jadi sahabat ni dia bertanya, bila dah Nabi sebut 3 perkara tu memang tak terlepas daripada seseorang. Jadi apa cara dia? Kalau macam tu ya Rasulullah, macam mana cara ubek ni? Jadi jawab Nabi SAW, iza hasadta, kalaulah jika engkau ni hasad, maka jangan engkau teruskan, jangan engkau lanjutkan. Jadi perbuatan hasad ini juga merupakan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dah merupakan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada dalam hati kita ni, maka istighfar. Ya, maka istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana larangan hasad itu pun larangan daripada Allah. Jadi bukan makna kita hasad kepada orang tu saja yang kita kena minta maaf, tetapi ialah hasad tu satu benda yang kita belum zahirkan lagi dalam hati kita ni. Kan? Belum ketik, maknanya jangan kita teruskan. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun. Kerana apa? Kita menyalahgunakan hati ni. Kan? Hati ni milik Allah, kan? Apa lagu tu kan? Hati kan milik Allah. Apa lagu tu saya lupa kan. Jadi hati itu milik Allah. Jadi kita salah menyalahgunakan hati itu, maka kita istighfar yang pertama sekali disebabkan hasad. Kemudian fala tabghi wa idza zananta, dan jika engkau menyangka-nyangka, maka janganlah engkau menzahirkan dia, membuktikan dah benda tu dari sangka-sangka. Kan kita pula mencari. Kan jangan engkau cari-cari maknanya kebenaran akan zon itu.
Sedangkan zon, baru kita zon, kita tak tahu pun sebenarnya. Kan kita rasa sangka menyangka sangkaan ni. Dan sebahagian daripada sangkaan tu semua dosa. Jadi jangan kita membuktikan, kalau dekat sini terjemahan dia tu apa? Membuktikan. Jangan kita membenarkan sangkaan itu. Yakni jika hasad dalam hatimu, maka jangan engkau zahirkan dalam amalan, praktik amal, perbuatanmu. Sebab selama hasad itu masih di dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan selama belum keluar dengan lidah ataupun perbuatan. Jadi hati-hatilah kat sini. Sayalah sendiri kan. Hati-hati dalam bab hati ni. Sebab penyakit hasad ni adalah penyakit hati. Dan dia penyakit apa yang ataupun dosa yang dilakukan ni dosa syaitaniah. Dosa keiblisan, dosa kesyaitanan. Yang dia tidak ada satu mahkamah nak diadili di dunia ni. Kat mana? Dekat akhirat besok. Kan? Kalau dosa-dosa yang bersifat kehaiwanan ni, dosa zina, judi, arak dan sebagainya itu dosa yang ada had, ada hud, ada had, ada dia punya kisah dia di sini membunuh dan sebagainya kan. Ada yang maknanya diadili dan ada hukuman dia. Tapi dalam bab hati ni, sebab tu kita sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kan, tsabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ini kan ala dinik, di atas landasan agama. Jika su'ul dhon, yakni prasangka buruk, maka jangan engkau buktikan. Jangan berusaha menyelidik, mencari kebenarannya, sebab itu adalah dhon. Kalau betul jelas nyata kita tahu nampak lainlah. Ini kan dhon kan. Hati itu berkata-kata, berdetik-detik hati itu mengatakan sesuatu kepada saudara Muslim kita. Dan sangkaan itu sangkaan yang tak baik lah. Kan, sangkaan yang tak baik. Kan su'ul dhon disebut tu sangkaan buruk. Kalau sangka baik lainlah. Contoh tuan-tuan nampak tuan-tuan bawa kereta, kemudian tuan-tuan parking dekat bukan parking, berhenti lah traffic light merah kan. So lepas tu satu lagi motor sepasang kekasih. Apa sangkaan tuan-tuan dekat? Padahal tak tahu kan. Sepasang kekasih orang muda kan, mungkin pakai yang apalah kan. Apa sangkaan itu gitu. Apa sangkaan gitu. Jadi Syekh Maulana Ilyas mengatakan orang yang buat usaha dakwah ni sampai tahap kita kena sangka dia tu suami isteri. Kalau kita tahu betul anak saudara kita, ke orang jiran kita ke apa ni, kita tak tahu. Kan? Nampak maknanya pasangan yang sedang bercinta. Kan? Memang kita tahulah tu seorang bercinta, memang pemuda dengan pakaian yang ranggi ke dan sebagainya kan. Lepas tu dia punya tu kan agak-agak siapa kat tu kan. Kan dia pun sambil menunggu biarlah posaklah hati tu. Kan kita pun kan kau tak betul kan, kita pun tekan kita punya tingkap macam-macam kita kata kan. Susah tu. Itu satu cabaran hati waktu tu. Dan dalam uslub dakwah kita kena sangka itu suami isteri supaya hati tak rosak. Kena
kena sangka baik lah kan. Kalau su'udzon, biarlah budak ni tah mano buat maksiat, biarlah mano, biarlah waktu tu satu cubaan hati kita. Maka dengan maka jangan engkau buktikan kan, ataupun kita tak puas hati budak ni, kita follow pula dia kan. Contoh jangan berusaha menyelidik mencari kebenarannya, kerana itu adalah su'udzon, itu adalah sangkaan buruk kan. Dan tidak suka mana tadi menyelidik. Demikian pula jika akan keluar untuk sesuatu kemudian ada suara burung, ini dia cerita bab burung ni, atau lain-lain yang menimbulkan was-was dalam hati, maka teruskan hajatmu dan jangan berundur. Ini selalu orang Melayu kita ni keluar dengar bunyi burung malam-malam ni, bunyi apa nama burung tu? Kan tu kan, itu ada hantu tu kan, ada sial tu kan. Ataupun kan keluar rumah nak jalan safar, tengok melintih pula kan, biawak, wah itu kan patah balik tu kan. Itu di antaranya tu, di antara yang Nabi sebut 3 perkara ni kadang-kadang di dalam kehidupan kita. Jadi sebab apa dikatakan selalu kalau dikatakan burung ni di kalangan bangsa Arab ni, kadang-kadang biasa mereka kalau nak bermusafir, mereka selalu akan melepaskan burung kan. Sebab bila kita baca lepas ni kan dikaitkan burung kan. Tengok burung tu pergi mana, ke kanan ke kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kepada fa'al, yakni kata-kata yang baik atau harapan yang baik, dan tidak suka kepada tiarah, yakni takut atau takut apes ni, apa dia terjemahan ni, buruk lah, atau sial kerana burung dan sebagainya. Dan bersabda tiarah itu perbuatan jahiliyah. Ni dia mengambil tiarah ni dalam mengambil daripada perkataan tayrun kan. Dia kata ni apa? Tiarah kan. Tayrun ni burung lah. Tiarah itu perbuatan jahiliyah, yakni seorang mukmin tidak takut dari suara burung atau binatang atau lain-lainnya, hanya takut dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas mereka berdua, berkata, jika kamu mendengar suara burung, maka bacalah. Dia baca doa. Yang ni kalau kita kaitkanlah dengan sesuatu yang tak baik. Allahumma la tayra illa tayruk, khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, jika ada keburukan kecuali ya Allah, tidak ada apa-apa keburukan. Di tayr kat sini dari segi maknawi dia adalah keburukan. Ataupun kalau kita dengar sesuatu perkataan tu yang mungkin kadang-kadang benda tu memang jadi betul, tetapi selama mana itu adalah kita punya sangkaan kita lah kan. Dulu-dulu mungkin berlaku kan, itulah ada sebab itu. Tak tahu macam mana agak betul agak kot, pernah berlaku kan, banyak nak berlaku kan. Asalnya ada biawak melintih kan, kita tahu dia jalan agak jadi buruk tak tahulah kan dulu macam mana kan. Jadi menjadi sesuatu yang kita rasa benda tu jadi sial, kecelakaan kepada kita. Jadi mintalah berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tayra illa tayruk. Ya Allah, tidak ada keburukan kecuali keburukan itu daripadamu. Sebab dia, kalau diterjemahkan tayr ni burung kan, tidak ada burung kecuali burungmu. Lain macam bunyi burungmu kan.
Tidak ada burung kecuali burungmu. Burung tu maksud dia kecelakaan lah. Kan? Tiarah tu, yang tiarah kita sebut tiarah tu. Kan? Dan tidak ada kebaikan kecuali daripadamu. Dan tiada Tuhan kecuali engkau. Dan tiada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam satu lagi, kalau kita mendengar suara-suara, contohnya suara anjing, suara kaldai, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya kan memang dia melihat syaitan itu, sabit dalam hadis berkenaan dengan binatang yang melihat yang berbunyi ketika tu. Kalau kita dengar ayam berkokok, kan Nabi ajar supaya kita berdoa kerana ayam yang berkokok tu melihat malaikat. Jadi doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kan, ya Allah, kurniakanlah aku akan kelebihannya. Bila waktu ayam berkokok, kan, tengah-tengah malam, pukul apa? Pukul 3, pukul 4 kan berkokok tu kan. Itu tanda, itu sebenarnya dia suruh bangun tahajud sebenarnya. Kan? Ni kita memokak je kau tadi. Kan, orang nak tidur tengah hari lah kan. Ambil selipar baling apa tak, jangan tuan-tuan. Dia sebenarnya dia nampak malaikat. Jadi minta Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini dengar ayam berkokok kan, tengah lah tidur tengah hari kan. Sesungguhnya dia melihat malaikat. Dan teruskan maksudmu, maka tidak ada sesuatu yang berbahaya bagimu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang bahaya pun maknanya hanya kepada Allah lah juga kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya datang daripada Allah dan kembalinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Laith Al-Samarqandi rahmatullah alaih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Selalu kita dengar kan. Jangan benci membenci, jangan hasad menghasad, dan jangan menawar barang untuk menjerumuskan orang lain. Kan, wala tanajashu, kita buat pakat-pakat membuat bidaan satu-satu barang tu. Kita ada geng, grup gitu. Ini berlaku dalam bidaan-bidaan kadang-kadang di tanah-tanah, rumah-rumah kan. Ada grup dia dah target lah, kita nak jual barang ni 200,000, buka 80,000. 80,000 boleh jadi sampai 200,000 sebab apa? Geng-geng dia main harga kan. Yang ni naik, saya beli rumah ni dengan 100,000. Oh, yang ni pula naik 110, naik 120, sampai sebuah tahap sampailah 200,000. Membohong semua tu sebenarnya. Apa ni, kawan saya Ibrahim kenal kan? Ibrahim Amal Tim. Dia di antara orang yang buat juga benda ni. Kan sekarang tak boleh dah ustaz kata. Memang sekarang dah online ni semua kan. Kita cari rumah-rumah mana yang nak lelong apa semua kan. Masuklah bidaan. Memang harga jadi tinggi ya. Kan. Memang dia orang banyak tipu lah. Tu saya Encik Ibrahim tu kan. Dia orang buat rumah asalnya tu. Allah Ta'ala bagi dia kemuliaan untuk buat urusan jenazah ni kan. Alhamdulillah. Ini berkenaan apa? Berkenaan dengan menawar. Jangan menawar barang untuk menjerumuskan orang lain, untuk merugikan orang lain. Dan jadilah kamu hamba Allah sebagai saudara, ikhwana. Jadi semua kita ni asalnya memang adalah bersaudara. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berkata kepada putranya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma,
Maknanya dua-dua Muawiyah ini dan juga Abu Sufyan adalah sahabat Nabi SAW radhiyallahu. Berkata kepada putranya, hai anak, hati-hatilah, berwaspadalah dari hasad, dengki. Lebih kepada kita, kalau kita ni dendam kesumat lah, dendam dan juga dengki. Kerana itu akan nyata pada dirimu sebelum bahayanya nampak nyata pada musuhmu. Jadi sebelum, bila penyakit ni ada dalam hati kita, kita hasad dan dengki kepada orang lain, sebelum pergi kepada orang tu, dia dah hinggap kat kita dah. Kita dah menghadapi atau kita dah mengidap penyakit tu, kan? Dan akan memberi kepada kita kesan-kesan daripada perbuatan ataupun sikap ataupun perasaan hati kita yang disebabkan hasad, disebabkan dendam dan sebagainya. Abu Laid As-Samarqandi rahmatullahi berkata, tiada sesuatu yang lebih jahat daripada hasad. Walaupun kita tahu hasad ni di dunia tidak ada dia punya tempat untuk dihukum, kan? Bahkan dia asyaddu minal qatl, kan? Contohnya fitnah, kan? Fitnah ni memanglah ada sekarang ni akta berita benar je, tapi kalau membuat fitnah pun tak dapat nak diadili, kerana sebab dia penyakit tu penyakit hati. Tempat dia di mana? Tempat dia di akhirat besok untuk diadili. Tapi apapun, Abu Laid As-Samarqandi rahmatullahi alaih berkata, tiada sesuatu yang lebih jahat daripada hasad, sebab penghasad itu akan terkena 5 bencana sebelum terkena apa-apa yang dihasad. Ada 5. Yang pertama, risau hati yang tak putus-putus, kan? Walaupun macam-macam kita ada, tetapi hati itu tak jadi tenang, disebabkan ada hasad, ada perasaan gundah gulana lah, disebabkan ada penyakit ini. Yang kedua, musibah yang tidak berpahala ataupun bala bencana yang ditimpa kepadanya tidak diberikan ganjaran pahala. Orang mukmin ini apabila ditimpa musibah, dia merupakan satu ujian. Sebab tu Nabi ajar, Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Kan, ya Allah, Allahumma ajurni, ya Allah berilah ganjaran ke atas musibah. Ajurni fi musibati, yang melanda, musibah yang melandaku ini. Kan? Wa khuluf li khairan minha, dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Tapi disebabkan ada perasaan hasad, ada perasaan dengki, ada perasaan yang berbagai-bagai perasaan, kan, dendam kesumat dan sebagainya, maka musibah disebabkan hati yang begitu, maka Allah bagi dia musibah, dan musibah itu merupakan bala. Kan, bala ni maknanya tidak berpahala. Musibah ni maknanya ujian yang tidak ada ganjaran pahala di sisinya. Kadang-kadang musibah ni dia merupakan kafarah, kan. Yang ketiga disebut lagi tercela, yakni celaan yang tidak ada pujian. Celaan ni yang tidak baiklah, yang tidak ada pujian baginya. Sentiasa dia tercela. Orang tak nampak ada sesuatu benda yang baik yang boleh dipuji. Orang sentiasa mencela dia. Kan? Hari ni Allahu'alam lah, kita pun tak bolehlah nak menilai, kan. Contohnya apa yang berlaku di medsos sekarang, kan. Media sosial sekarang, kan. Berapa ramai yang maki hamun dan sebagainya. Bila dia upload sikit pasal ni, dengar yang nama orang tu, habis. Itu tak tahulah, kan, di antara yang dikatakan celaan-celaan, kan.
Sebut yang nama dia ni, orang pun tak suka. Bila buat satu bancian, kita tengok berapa orang yang suka, berapa orang yang tak suka, contoh kan. Kan zaman sekarang kan. Dimurkai Tuhan. Dah tentulah hasad ini yang tak lain tak bukan saja manusia yang tak suka kan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala melarang hasad ini kan. Jadi bila disebut sebagai satu larangan, maka dah tentulah kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya ada hasad. Dan yang kelima, disebut lagi tertutup padanya pintu taufik. Taufik ni maknanya keupayaan ataupun dorongan untuk melakukan sesuatu yang dihidayahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk kita melakukan perkara-perkara yang baik, tertutup padanya pintu taufik. Satu liyah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna li ni'amillahi a'da." Qila man a'da'u ni'amillah ya Rasulullah? Qala alladhina yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlih. Ingatlah bahawa nikmat-nikmat Allah ada musuhnya. Ditanya siapa musuh-musuh nikmat Allah itu ya Rasulullah? Jawabnya ialah mereka yang hasad terhadap nikmat kurniaan Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi sebab tu jangan kita suka-suka sangat dekat Medos ni kan, semua bondo kita nak upload, semua bondo kita nak tunjuk, semua bondo yang kita dapat sikit-sikit kita ni. Melainkan sebagai satu pengajaran, satu dorongan. Tak apalah. Ya, kalau boleh apa-apa yang kita ada tu kan kita simpan. Kadang-kadang sebutan lain-lain perkara bila orang hasad kadang-kadang jadi satu penyakit kepada orang itu, dan juga kita sendiri pun mungkin terkena penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit-penyakit pandangan ain, pandangan yang tak baik kepada orang lain. Jadi insya-Allah kita berhentilah pada ni, kita sama-sama renunglah. Kita sama-sama renung dan juga kita muhasabah. Ya, yang pertama sekali hasad ataupun dendam. Yang disebut innal ghilla ni, innal ghilla ni dendam. Dendam dan hasad ataupun hasad dengki. Kan kita ni maknanya bukan saja dengki, bahkan berdendam ataupun kita niat yang tak baik supaya apa yang orang ada tu hilang. Ini sebut hasad. Kan kemudian disebut lagi sebagai tiarah tadi tu. Tiarah tadi atau minta maaf zon, sangkaan yang buruk, suul zon, dan juga tiarah, sesuatu yang kita anggap perkara ni mendatangkan kesialan ataupun kecelakaan. Jadi muhasabah pada saya sendiri untuk sama-sama kita amal yang kita sama sampaikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi kuburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.